Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebenarnya saya tengah cuba nak buat video dari semalam tadi. Kejap ni pun dah berulang-ulang. At first saya fikir saya nak buat topik tentang memilih sekolah anak. Memanglah saya ada idea pun tentang nak milih sekolah anak ni kan. Sebab saya admin tahfiz kan. Nak cerita pasal pilih sekolah anak ni sebab kadang-kadang mak ayah telefon nak masukkan anak ke 12 tahun dah, sekolah rendah. Macam saya, walaupun pelajar-pelajar tu memberi pendapatan kepada sekolah, yuran dan sebagainya, saya secara peribadi tak setujulah. Kerana saya nasihat pada mak ayah tu supaya kalau anak-anak bawah umur, janganlah masuk ke asrama. Saya pernah masukkan anak asrama, anak saya pertama, kedua, ketiga, keempat. Banyak ujian-ujian lah. Untuk anak-anak sekolah rendah ni, saya memang tak galakkan. Sebab apa? Dia kecil-kecil tu, dia biarlah dia rapat dengan kita, dengan mak ayah dia. Bila dia dekat asrama, masa dia dengan kita tak banyak. Dan selalunya saya akan nasihat mak ayah, kau boleh jangan masuk asrama. Walaupun mak ayah ada harapan yang besar nak masukkan anak ke tahfiz sebab anak-anak menghafal Quran. Sebab budak-budak kecil ni dia otak dia fresh. Kan? Biasanya Quran senang masuk. Kan? Tapi dekat asrama ni, ujian untuk anak-anak kecil ni besar. Lagi-lagi asrama yang ada senior kadang ambil kesempatan pada budak-budak kecil ni, suruh membasuh lah dan sebagainya, kes buli, atau kita takut kalau ada kes-kes yang tak elok lah, yang banyak berlaku kan di sebahagian pusat-pusat sekolah agama, kes pencabulan dan sebagainya kan. Tapi yang paling penting sebenarnya anak kecil-kecil ni biarlah dekat dengan ibu dengan ayah kan. Lagipun sekolah rendah pun dah kira okey. Sekolah rendah pagi dan sekolah rendah agama. Kalau lah mak ayah ada sekolah tahfiz yang berdekatan, yang mengulang, tak ada masalah. Tapi bukan masuk asrama. Bila kecil-kecil tu banyak momen dengan kita, banyak dispen kita, dia kena bermain kan. Fitrah anak-anak umur kecil-kecil ni dia kena bermain. Macam zaman kita dulu kan, ada main kejar-kejar lah, main konda-kondi lah, main galah panjang lah. Dan di bawah perhatian kita, kalau dia bercakap yang kasar, apa kita mak ayah boleh tegur dia directly. Tapi kalau duduk kat asrama, dia campur dengan pelajar-pelajar yang besar, jadi itu memang memberikan perkara-perkara lain yang kita takutlah risau nanti kan. Allahumma rabb hazil. Okey, baru je lepas azan asar. Okey, anyway, ada juga yang menghantar anak-anak pada usia kecil dan berjaya di hafiz, macam kakak ipar saya. Anak saya yang pertama saya masuk ke tahfiz sebab saya inspired dengan kakak lah. Kakak dan saya punya mudir sendiri kan. Mudir pun memang anaknya dari kecil-kecil dah hafal Quran. Mudir ada advantage lah sebab mudir memang ada sekolah sendiri kan. Macam kakak ipar saya, Allah pemudahkan. Ada yang Allah pemudahkan, ada yang kalau mak ayah sadar yakin kan, hantar kat satu sekolah ni, sekolahnya bagus dan tak ada masalah kan. Anak pun gifted, macam kakak ipar saya, anak dia gifted lah. Memang senang dapat. Cuma di sekolah tahfiz ni dia memang ada hukuman rotan. Itu kena tahan hati lah. Kalau tak boleh tahan tengok anak kena rotan. Tapi biasanya sekolah-sekolah ni dia ada kaedah-kaedah merotan. Macam dulu saya pernah mengajar di Mahat Ahmadi, ustaznya kalau pelajar memang salah, disiasat dulu salah, dia akan rotan pun dia ada kaedah dia rotan. Dalam Islam dia tak boleh angkat tangan rotan kan. Tu sekolah Mahat Ahmadi. Tapi ada juga sekolah juga yang merotan, memang dibantai rotan. Saya memang tak setuju dan membangkang keras kalau lah pelajar-pelajar ni dirotan dengan keras. Okey, rotan dalam Islam ada kaedahnya, dia tak boleh angkat tangan. Saya ingat Ustaz Jainuddin di Mahat Ahmadi memang menerangkan pelajar tu sebelum dirotan diterangkan, bila dia tahu dia salah dia akan terima walaupun dirotan, dan cara rotan pun tak angkat tangan. Gini, rotan untuk mendidik dan untuk mengajar, bukannya rotan main sedap macam tu je ya. Dan sebagai mak ayah, saya tak setujulah kalau mana-mana sekolah yang merotan sesedap rasa. Biasanya orang muda lah, guru-guru muda ni kan, dia rotan aja ni. Ada dalam Islam ada kaedah rotan. Rotan tak apa, tapi rotan tu mesti wajar. Okey. So balik kepada menghantar anak tu, kakak ipar saya berjayalah, anaknya dari kecil dihantar, tak ada alhamdulillah anaknya tu memang di rotan pun tapi tak pernah mengadu. Dan sekarang ni berjaya jadi dia seorang hafiz, dah besar pun.
dan memang baguslah. Tapi untuk mak ayah yang tak confident nak hantar anak, saya nasihatkan tak payahlah. Kalau anak tu macam manja-manja lagi tadi, biarlah dia lebih dekat dengan kita, banyakkan momen dengan kita. Itulah. Inilah yang saya nak sampaikan pagi tadi, tapi tiba-tiba tak ada idea pula. Tiba-tiba sekarang berlancar pula. Mungkin berkat hari Jumaat dan berkat hari hujan ni. Kat luar ni hujan. So dah habis ke? Belum habis ya. Topik ni tentang masukkan anak ke asrama sebenarnya. Daftarkan anak ke asrama. Biasanya anak-anak yang ke sekolah tahfiz lah. Sebab mak ayah tahu kan fadilat menghafal Al-Quran ni memang besar. Bila anak tu berjaya menghafal Quran, dia seolah-olah meletakkan mahkota di atas mahkota ke mak ayahnya. Jadi sebab itulah mak ayah suka nak hantar anak ke tahfiz kan. Tapi sebenarnya saya amat menyarankanlah sekiranya kerajaan kan dapat sekolah-sekolah kebangsaan tu kan ada satu kurikulum tahfiz. Tu lagi sangat bagus kan. Jadi mak ayah anak kita negara Islam kan, anak kita negara Islam, alangkah baiknya jika sekolah kebangsaan ni ada kurikulum tahfiz khas untuk pelajar-pelajar Muslim. Dia boleh menghafal Al-Quran dengan lebih banyak kan. 5 tahun tu mungkin dapat beberapa juzuk kan di sekolah kebangsaan. Itulah. Ataupun sekolah Mahat tahfiz integrasi diperbanyakkan kan. Sekolah ataupun sekolah kebangsaan ni mungkin kurikulumnya dijadikan kurikulum tahfiz integrasi. Sekolah rendah agama tahfiz integrasi. Dia plus lah. Macam mana kerajaan nak buatkan wallahu alam. Tapi alangkah baiknya jika sekolah menengah ke sekolah rendah ke yang berdekatan kan, yang sekolah kebangsaan sekarang ni kurikulumnya ada hafal Quran, ada agama, ada sekali akademik, macam pergi pagi balik pukul 4 petang. Macam tu kan. Itulah sebab ada swasta macam tu kan. Jadi sebab apa pelajaran agama ni sangat penting untuk kita membantu mak ayah untuk mendidik anak-anak. Macam saya rasa antara yang membantu saya untuk bercakap dengan anak-anak kita ni semua sama. Tak kira kita ni ustazah ke, orang biasa ke, apa ke, semua sebenarnya sama. Yang membezakan, yang membantu kita mendidik, menegur anak adalah bila anak-anak tu kita dah letakkan agama dekat hati dia. Dia tak lari mana lah cerita pasal Nabi kan. Kalau dia nakal cerita pasal Nabi pun gini-gini, dia akan insya-Allah dia akan senang nak ditegur. So itulah sebenarnya topik dia daripada asal sebenarnya tentang nak masuk anak dah melalut pula. So saya stop sini dululah tentang memilih sekolah untuk anak-anak yang kecil-kecil. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya mohon doa daripada penonton yang menonton, dan saya doakan semua yang menonton dilindungi oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT. Semoga dunia ni jauh daripada COVID, semoga COVID tamat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.